Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Atira Syafia binti Sawaludin, pelajar daripada BA 1182E, Diploma Pengurusan Teknologi Pejabat, UiTM Pahang, Kampus Jengka, nombor matrik 2020858588, pensyarah bagi subjek CTU 152 ialah Encik Zulkifli bin Muhammad. Saya akan membentangkan analisis ayat iaitu surah Al-Fat ayat 20 hingga 29, beberapa sifat mazmumah sumber pengetahuan para nabi. Pengenalan. Berdasarkan surah Al-Fat yang merupakan surah ke-48 daripada 114 surah dalam Al-Quran, surah Al-Fat diturunkan di Madinah. Berdasarkan Al-Wahidi, sewaktu turunnya surah Al-Fat, baginda Rasulullah SAW hendak kembali ke Madinah dari medan Hudaybiyah. Ia berlaku pada 1 Zulkaidah tahun ke-6 Hijrah. Orang-orang kafir telah menghalang Rasulullah dan para sahabat untuk melaksanakan ibadah umrah di kota Madinah. Huraian bagi ayat 20, bagi orang-orang yang beriman yang mengikuti Rasulullah SAW ke kota Mekah akan dijanjikan dengan kekayaan Khaybar, iaitu harta rampasan daripada pertempuran Khaybar. Namun, bagi orang-orang beriman yang tidak mengikuti Rasulullah, Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu bahawa mereka akan mendapat harta ghanimah, iaitu harta rampasan pada waktu lain. Ayat 21 menerangkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah menjanjikan kemenangan buat orang-orang mukmin. Ayat 22, orang kafir hanya akan berperang, namun kemenangan sesuatu peperangan akan tetap berada dalam genggaman umat Islam. Hal ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala membantu umat Islam dengan memberikan perasaan gerun pada orang kafir apabila melihat umat Islam. Ayat 23 mengenai Allah Subhanahu Wa Taala menolong orang-orang mukmin dan memberikan kekalahan buat orang kafir. Ianya juga merupakan sunatullah yang telah berlaku berulang-ulang dan tidak dapat diubah. Ayat 24, Allah menghalang tangan-tangan orang kafir dan orang mukmin daripada mencetuskan peperangan kerana Allah akan mengurniakan kemenangan buat umat Islam. Ayat 25, Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengizinkan sesuatu perang berlaku kerana ada sebabnya. Walaupun Allah memberitahu bahawa orang musyrikin sememangnya layak diperangi. Ayat 26, Allah mengurniakan ketenangan buat Rasul dan orang-orang mukmin dikala orang-orang kafir sedang menanamkan hati mereka dengan sifat kesombongan. Ayat 27 merupakan jawapan kepada Nabi Muhammad SAW tentang mimpi yang baginda dan para sahabat memasuki Masjidil Haram. Ayat 28 memberitahu bahawa Allah menyatakan bahawa mimpi yang dialami Rasulullah adalah suatu perkara yang benar. Namun ia akan berlaku pada waktu yang tepat di mana keadaan ketika itu tidak mempunyai sebarang ancaman daripada musuh. Ayat 29, Nabi Muhammad merupakan utusan Allah Subhanahu Wa Taala dalam menyebarkan agama Islam kepada umatnya. Kita juga dapat lihat kesetiaan para sahabat terhadap Rasulullah dalam ayat ini. Sifat-sifat mazmumah. Pertama, sifat sombong. Pada ayat 26 surah Al-Fat, kita dapat lihat yang bahawa orang kafir telah mendidik hati mereka dengan sifat sombong kerana mereka tidak dapat menerima ajaran yang dibawa Rasulullah SAW. Kedua, dengki. Pada ayat 25 surah Al-Fat, orang kafir Mekah menghalang Rasulullah dan para sahabat daripada memasuki Madinah untuk mengerjakan umrah. Hal ini jelas menunjukkan orang kafir Mekah mempunyai sifat dengki terhadap umat Islam.
Pengajaran daripada surah ini ialah pertama, tidak berputus asa. Sebagai umat Islam, kita tidak boleh berputus asa dalam menegakkan syariat Islam di dunia ini, walaupun kita mendapat tentangan yang kuat daripada orang kafir. Kedua, yakin dengan janji Allah. Kita hendaklah menanamkan perasaan yakin terhadap janji Allah Subhanahu Wa Taala yang akan memberikan kemenangan buat umat Islam dari sudut peperangan. Ketiga, buang sifat mazmumah. Umat Islam hendaklah menghindari sifat mazmumah seperti sombong, hasad, dengki dan iri hati. Ini kerana sifat-sifat ini merupakan sifat yang tercela dan juga sifat yang tidak disukai Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, terima kasih.